Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Haji Fakharuddin bin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia ke program Naratif ABC bersama-sama warga pendidik Negeri Melaka. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Yang berbahagia Datuk dan hadirin sekalian dipersilakan duduk. Merduluna alunan kasidah, kasidah indah penawar lara. Lafaz bismillah memulakan madah, madah aluan pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jabat. Salam JPN Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka Bitara. Yang berbahagia Datuk Haji Fakharuddin bin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Ghazali bin Ahmad,
Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Yang berusaha Tuan Haji Karim bin Tumin, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah. Yang berusaha Puan Hajah Rubayah binti Abu Nawas, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Puan Hajah Sri Dewi binti Saiful Nadan, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Yang berusaha Tuan Haji Jamsari bin Mariman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid. Yang dihormati Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Jasin. Yang dihormati Ketua Penolong Pengarah Kanan, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Jasin dan Alor Gajah. Ketua Penolong Pengarah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa banhaban bikum ke program Naratif ABC Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia bersama-sama warga pendidik Negeri Melaka 2023. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Marilah bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadran Ilahi yang Maha Esa, kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya, nikmat kesihatan dan kelapangan yang dikurniakan, maka kita dapat berhimpun dalam program Naratif ABC Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia bersama-sama warga pendidik Negeri Melaka 2023. Majlis berbesar hati merakamkan jutaan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk dan hadirin sekalian ke program ini. Menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah bersama-sama kita mendadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Tuan Haji Ahmad Samsul bin Selamat, Ketua Penolong Pengarah Adab dan Nilai Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Dengan hormatnya dipersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولنا الرحمن وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Akramal Akramin, tika dan saat ini kami menyerahkan segala usaha dan cita-cita kami kepadamu bagi mencapai kejayaan, kecukupan dan kesempurnaan dalam mendidik anak-anak generasi kami. Demi kerana-Mu berteraskan pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program Naratif ABC Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia bersama-sama warga pendidikan Negeri Melaka 2023 pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau ridai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya fa'alul lima yurid, kami merafakkan kesyukuran di atas keizinan-Mu dapat kami berhimpun dalam majlis yang sangat bermakna pada hari ini. Ampunkanlah dosa-dosa kami, sesungguhnya kami lemah dalam sendirian.
maka kuatkanlah kami dalam amal jama'i dan kolektif. Kurniakanlah kami nikmat kesabaran seumpama sabarnya Nabi-Nabi ulul azmi. Sesungguhnya kami amat cenderung untuk mengutamakan diri kami, maka didiklah hati-hati kami untuk mengutamakan keperluan anak-anak didik kami dan saudara-saudara kami. Sebagaimana kekasihmu mendidik para sahabat baginda berbuat demikian. Ya Allah, ya munzilal rahmat, wa ya fatihal barakat. Sesungguhnya hati-hati kami sentiasa berbolak-balik dan bercerai-berai. Maka satukanlah hati-hati kami, perkukuhkanlah kesatuan kami, dan berikanlah kami ruang dan masa untuk membantu dalam menegakkan amanah, membangunkan generasi penerus melalui jihad pendidikan di bumi bertuah ini. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Haji Ahmad Samsul bin Selamat atas bacaan doa itu tadi. Para hadirin sekalian, majlis kita pada pagi ini akan dimulakan dengan ucapan alu-aluan yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Ghazali bin Ahmad, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatlah sikit cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatlah kita dengan Datuk KBM kita ni. Baik, dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia, insya-Allah menggamit dunia, berani bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam JPN Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, #JPN Melaka Bitara. Yang berbahagia, Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Kita bagi tepukan gemuruh kepada Datuk yang sudi hadir bersama kita pada pagi ini. Walaupun kekangan masa, saya difahamkan semalam pagi di Kedah, kemudian ke Penang, malam tadi baru balik ke Putrajaya. Dan sebenarnya Datuk, kita telah pun set satu perjumpaan pegawai-pegawai kanan JPN untuk bersama Datuk malam tadi. Tapi tidak kesampaian. InsyaAllah lain kali Datuk. Sebab Datuk, tuan-tuan dan puan, walaupun dalam masa yang agak tight, Datuk masih boleh bersama kita. Alhamdulillah. Sebenarnya saya dah berbisik dengan Datuk sejak 2 bulan lepas untuk mohon Datuk bersama kita di negeri Melaka untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita bagi tepukan lagi sekali kepada Datuk. Alhamdulillah. Yang berusaha Puan Hajah Sri Dewi, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Cikgu Garim ada bersama kita pada pagi ini, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pengurusan Sekolah, Puan Hajah Rubaiyah, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembelajaran, Tuan Haji Jamsari Mariman, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembangunan Murid, barisan PPD yang bersama kita, Tuan Haji Baharudin, Tuan Haji Malik belum sampai, wakil
wakil timbalan beliau, dan Cikgu Yusri pun wakil. Barisan KPPK, KPP, timbalan di PPD, barisan SIC Plus, saya nampak ada SIC Plus bersama kita tu, SIC Plus ada, Alhamdulillah, SIP juga. Seterusnya cikgu-cikgu, GKMP, Ketua Panitia dan semualah yang hadir pada pagi ini. Baik, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama pada pagi ini. Dan dengan limpah izinnya kita diberikan kesempatan dalam program naratif Anak Baik Lagi Cerdik ABC oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia bersama dengan warga pendidik negeri Melaka. Dengan sukacitanya kami mengalu-alukan kehadiran dan mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Fakhruddin Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang berkesempatan meluangkan masa bersama dengan warga pendidik di negeri Melaka. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Jawatan Kuasa Kerja yang telah bertungkus lumus bagi memastikan program kita dapat dilaksanakan pada hari ini. Dan Alhamdulillah pada hari ini program kita dapat dilaksanakan di Dewan Politeknik, dan kita ucap terima kasih kepada pengarah Politeknik. Pada mulanya kita difahamkan beliau akan hadir bersama, tetapi mungkin atas kekangan tidak dapat hadir. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman Yang Berbahagia Datuk, warga pendidik di negeri Melaka sentiasa menyambut baik setiap dasar dan inisiatif daripada Kementerian Pendidikan, khususnya dalam memastikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan 7 teras pendidikan dapat dijayakan menjadi realiti. Untuk pengetahuan Datuk, dalam usaha kita merealisasikan hala 7 negara untuk meningkatkan kemajuan rakyat dari segi pemikiran, dari segi kerohanian, dari segi kebendaan, maka Jabatan Pendidikan Negeri Melaka sentiasa komited dan cakna dalam menghasilkan murid yang bercirikan bitara. Sebentar tadi saya sempat berkongsi sedikit Datuk dengan cikgu-cikgu kita tentang bitara ini. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, saya telah lancarkan bitara ini sejak bulan Mac tahun 2023 tentang kita nak melahirkan anak-anak kita yang berilmu pengetahuan aras tinggi, yang kreatif, kritis, jati diri tinggi, artikulasi dan sasiah mulia. InsyaAllah anak-anak murid kita sedang menuju ke arah itu, Datuk. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ABC, Anak Baik Lagi Cerdik, adalah satu cetusan idea yang sangat bernas dan terbaik bagi menyemai semangat cintakan Rasulullah dan mencontohi akhlak serta semangat juang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam menegak syiar Islam. Semangat ini harus dipupuk di peringkat sekolah supaya dapat melahirkan generasi yang bukan sekadar mempunyai ilmu di dunia tetapi juga di akhirat. Untuk pengetahuan Datuk, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka telah pun mengambil inisiatif langkah proaktif mewujudkan jawatan kuasa Task Force Program Pembangunan Sasiah Anak yang Baik Lagi Cerdik yang digerakkan bagi menjelajah ke sekolah-sekolah di negeri Melaka, terutamanya sekolah-sekolah yang berasrama, bagi memberi pendedahan dan penerangan kepada pelajar untuk menjauhi kegiatan-kegiatan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh anak-anak di sekolah, dan juga dalam masa yang sama memantapkan akhlak insaniah yang terpuji. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa saya tak akan berucap panjang. Kita nak bagi banyak masa kepada Datuk insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali saya sekali lagi merakamkan penghargaan setinggi-tinggi kepada Yang Berbahagia Datuk yang sudi hadir bagi memperjelas dan kupasan terperinci program Anak Yang Baik Lagi Cerdik agar cikgu-cikgu kita dapat memahami sedalam-dalamnya dan bila balik boleh dibawa ke peringkat sekolah. Terima kasih juga kepada semua pihak, khususnya Jawatan Kuasa Kerja, pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan, di PPD serta semua warga pendidik yang terlibat dalam menjayakan program ini. Bumi Melaka, bumi bertuah. Sebijak tuah, seberani jebat. Hadirnya Datuk berkongsi jariah ABC direalisasi
akhlak tersemat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas ucapan Tuan Pengarah itu tadi. Yang berbahagia Datuk dan Tuan Pengarah, mohon membuat sedikit pengumuman sebelum majlis kita dilangsungkan seterusnya. Mohon perhatian kepada hadirin hadirat sekalian bagi kenderaan yang bernombor pendaftaran WXY 8205, MCV 8025, MBY 8667, Putrajaya 8515, MDL 6653, NCR 7139. Saya ulang, WXY 8205, MCV 8025, MBY 8667, Putrajaya 8515, MDL 6653 dan NCR 7139. Mohon mengalihkan kenderaan anda ke pusat Islam. Sekian, terima kasih. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah ke acara yang kita semua tunggu dan nanti-nantikan. Bicara eksekutif naratif ABC dari yang berbahagia Datuk Haji Fakhruddin bin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk. Terima kasih kepada Ustazah Sayani binti Adam selaku pengacara majlis pada pagi ini. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Haji Ahmad Syamsul bin Selamat, KPP Sektor Pendidikan Islam, yang memimpin bacaan doa. Semoga doa yang dipanjatkan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Yang berbahagia, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Ghazali bin Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Yang saya hormati Tuan Haji Karim bin Tumin, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Yang berusaha Puan Hajah Sri Dewi binti Saiful Nadan, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Yang berusaha Puan Hajah Rubaya binti Abu Nawas, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Tuan Haji Jamsari Mariman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid. Yang berusaha Tuan Haji Baharudin bin Hussein, Pegawai Pendidikan Daerah Jasin. Rakan-rakan, ketua-ketua penolong pengarah kanan, ketua-ketua penolong pengarah Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah, pegawai-pegawai saya dari pejabat KPPM, pegawai khas, ketua-ketua panitia sekolah rendah dan menengah. Saya difahamkan juga ada SIP Plus, SIC Plus, warga pendidik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya sanjungi, yang dapat bersama pada pagi ini. Semoga kita semua dalam keberkatan dan rahmat Allah Ta'ala jua.
Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur pada Allah SWT kerana dengan limpah izin jua pagi ini dapat kita bersama-sama di Politeknik Melimau Melaka ini. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada tuan rumah, pengarah dan timbalan yang tadi sempat sambut saya dan memberi kemudahan yang saya fikir dewan ini selesa untuk kita seramai 1,000 orang yang dijemput hadir. Dan saya fikir kita diberi tempat dan ruang yang selesa untuk kita bersama-sama dalam perkongsian naratif ABC. Jadi saya mengambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi peragaan kepada Tuan Haji Ghazali, pengarah Pendidikan Melaka serta rakan-rakan dari JPN, PPD dan semua yang mengaturkan perjumpaan ini. Dan saya sangat bersyukur kerana tuan-tuan dan puan-puan yang dijemput semuanya dapat hadir. Dan insya-Allah saya yakin pertemuan kita ini, majlis ilmu ini kita niatkan supaya Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita untuk terus kuat, terus bersemangat untuk berjasa kepada negara, dan semuanya itu menjadi jariah buat kita semua untuk bekal kita di kemudian hari, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak bicarakan hari ini perkara yang mudah saja dalam kehidupan kita seharian. Bila kita awal-awal kita beri salam, itu pun kita mendoakan kesejahteraan. Kita beri salam sejahtera, semua itu bercakap tentang perkara yang baik-baik belaka, yang memberikan satu rasa seronok, rasa tenang di hati kita. Itulah yang kita nak bicarakan hari ini. Perkara yang tidaklah berat, perkara yang semua kita boleh buat. Tidak perlu kita ada satu pencapaian dalam bidang akademik yang tinggi. Tidak perlu kita ada jawatan yang hebat, yang tinggi, ataupun kita seorang yang kaya raya, tak perlu. Itulah yang kita nak bicarakan hari ini. Jadi apapun, saya secara peribadi mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua cikgu-cikgu baik yang ada dalam dewan ini di seluruh negara yang telah banyak menyumbang bakti berjasa untuk negara. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua cikgu-cikgu yang telah berjaya mendidik anak bangsa. Dan kita juga bersyukur kerana kita ni adalah sebahagian daripada hasil didikan cikgu-cikgu kita yang sebelum ini mungkin sudah bersara ataupun sudah meninggalkan dunia ini. Jadi kita ini tidaklah datang ke sini, berada dalam kejayaan ini secara tiba-tiba. Kita telah diajar, dididik, dan yang sebelum ini telah pun banyak membentuk kejayaan dan mensejahterakan kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita doakan semoga mereka semua yang telah berjasa kepada kita itu dirahmati, diberkati Allah Ta'ala. Sekarang kita pula tunggu giliran untuk kita membuat sesuatu, untuk didoakan sedemikian. Saya yakin kalau saya tanya dalam dewan ni, mungkin ada yang cikgunya di belakangnya ada anak muridnya. Ataupun mungkin ada cikgunya di belakang, anak muridnya dah ada di hadapan. Pasti kalau saya tanya. Sebab saya sendiri pun pergi ke banyak tempat, saya akan ada didatangi oleh sama ada anak murid saya sendiri ataupun kenalan kepada anak murid saya ataupun berkait dengan adik-beradik saya yang 5 beradik kami juga cikgu, mengenalkan diri bahawa saya adalah anak murid kepada abang saya ataupun adik saya. Jadi itulah dia kehidupan ini. Jadi inilah yang kita akan bicarakan naratif ABC hari ini, supaya di Melaka ini akan ada satu kekuatan. Saya yakin Tuan Haji Ghazali dah terangkan sebentar tadi pagi ini
dan sedang memimpin cikgu-cikgu semua ke arah untuk menjadikan anak-anak ABC ini menjadi satu yang hebat di negeri Melaka. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita bicara panjang lagi tentang ABC ini, saya fikir dah lama duduk daripada pagi tadi, mungkin pukul 8 saya tengok jadual, paling-paling lewat pukul 8.30 mula. Okey, jadi kita berdiri sekejap, kita ambil tenaga, ambil semangat. Saya nak ajak kita semua nyanyi sebuah lagu. Lagu tu dah pasang pun masa saya berjalan masuk tadi, tapi sambil duduk kan, kalau dapat kita luruhkan sikit badan, kita dengar lagi sekali. Okey, dah ada ke? Ada pointer. Okey, baik. Okey, kita akan nyanyi lagu warisan. Sebab saya tak ada skrin sini, lepas ni saya turun bawah. Boleh tengok pada lirik yang dipaparkan. Nanti sambil nyanyi sambil hayati. Okey, sambil nyanyi sambil hayati, dan kita bangkitkan semangat kita pada pagi ini. Okey, boleh kita? Alright, okey. Silakan. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita, bercambah menjadi warisan. Tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira, gagah menggunu senjata, namun hati rela berjuang, walau dengan cara sendiri, demi cinta ini. Kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan. Bukanlah seorang perwira, gagah menghunus senjata, namun hati rela berjuang, walau dengan cara sendiri, demi cinta ini. Ku ingin kotakan 1000 janji
sepanjang kedewasaan ini. Sambungkan ke sana, penyambung warisan. Okey, tahniah. Terima kasih banyak cikgu. Jemput duduk. Tes. Jadi itulah dia lagu warisan, lagu yang sebenarnya kalau kita hayati betul-betul lirik lagu ini akan membangkitkan semangat kita. Dia tersirat banyak perkara. Saya sambil berjalan di celah-celah lagu, sebenarnya itulah peluang yang saya ambil kali sesi saya. Saya nak tatap wajah cikgu saya daripada dekat. Itulah sebenar-benarnya. Sebab bila saya duduk di pejabat KPPM itu, saya tahu saya sedang galas satu amanah yang cukup besar. Tapi pada masa sama saya sedar, di bawah tanggungjawab saya ada 10,000 buah sekolah, ada 400,000 orang guru, dan ada 5 juta anak murid seluruh negara. Memang dengan tulang empat kerat, dengan kudrat yang saya ada, dengan tahap keupayaan pemikiran saya tak mampu untuk menjaga amanah yang sebesar itu. Tapi saya sedar di belakang saya berdirinya pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah negeri, ketua pegawai pendidikan daerah, pengetua guru besar yang sama-sama bersusah payah menjaga 5 juta anak murid seluruh negara. Jadi keinginan saya ialah untuk melihat siapa orang-orangnya. Apakah rupa orang-orang yang betul-betul menjaga anak-anak yang sangat ramai di seluruh negara ini. Jadi bila saya dapat tengok wajah cikgu, memang saya rasa satu kepuasan. Sebenarnya cikgu ni, apa pun rupa, Melayu, Cina, India, baik yang muda, yang tutur katanya, hatinya, perasaannya, ada yang lembut, ada yang garang, ada yang sederhana, tapi ciri cikgu itu nampak jelas. Dia mampu untuk mendidik anak bangsa. Jadi alhamdulillah hari ini saya dapat tatap wajah cikgu-cikgu di Melaka. Sama saja semalam saya tengok cikgu-cikgu di Kedah. Sebelum tu saya tengok di negeri-negeri lain. Wajahnya tetap terpancar cahaya, kesungguhan, komitmen, dan punyai satu semangat untuk mendidik itu berjaya dalam pendidikan. Jadi terima kasih banyak cikgu kerana terus berjasa dan bersemangat untuk menyumbang bakti. Jadi hari ini balik kita kepada mungkin kena gerakkan. Okey. Alright. Apa yang tersirat di sebalik lagu ni? 4 patah perkataan saja saya nak petik tentang cinta, cita-cita, perjuangan dan warisan. YB Menteri kita kalau bercakap, dia mesti terangkan apa makna ini. Kalau digerak-gerakkan, maksudnya itulah yang cikgu nak sampai ke sekolah, sebab nak baiki tandas, nak dapat laptop, nak dapat kemudahan yang cukup sempurna supaya kita dapat mengajar dengan baik. Jadi ini penting, 2 jari ni bila dirapatkan, gerakkan, tandanya kita perlu duit daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, daripada Kementerian Keuangan. Tapi kita geser banyak kali pun, sampai berapi pun jari kita ni, kalau ekonomi kita tak kukuh, kita tak akan dapat. Tak sampai duit itu. Tapi
Atas kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bercakap tentang gerak saja jari ini, duit pun turun, repair tandas dulu. 70,000 setiap sekolah. Baikilah, selenggaralah, buatlah cantik-cantik. Tapi dia akan hilang sekelip mata kalau kita tak ada ABC kat sekolah. Jadi sebelum 70,000 itu masuk ke dalam septic tank begitu saja, lebih baiklah kita cerita pasal ABC. Kalau tak, nanti semua masuk dalam septic tank bersama-sama dengan apa yang anak-anak murid kita buang tu. Okey. Tapi ada satu lagi, kalau kita pegang dua jari ni, jangan digerak-gerakkan. Inilah tandanya mini love, tanda cinta, tanda sayangnya kita kepada kejaya kita. Kita cinta pada Allah Ta'ala, kita cinta pada Rasul, kita cinta pada ilmu, kita cinta pada anak murid kita, cinta pada sekolah kita, cinta pada suami kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Segala-galanya bermula dengan cinta. Tanpa cinta tak ada kita dekat sini hari ini. Kerana kita cintakan pendidikan, dijemput, kita datang. Kita bersama-sama. Cinta adalah kunci segala-galanya. Di sinilah lahirnya sebuah cinta kita kepada kejaya sebagai pendidik. Itu yang paling penting. Nak buat apa, kena ada rasa sayang. Kena ada rasa seronok, baru kita boleh ada tenaga, kita ada semangat, kita ada kreativiti. Macam pengarah kata, nak ada kebijaksanaan, kebitaraan dan segala-gala itu. Yang kedua, kita dah ada semangat, ada rasa sayang, tapi apa yang kita nak jadikan kehidupan kita, anak-anak yang kita didik? Pasti ada cita-cita. Cita-cita kalau kita kecil-kecil dulu, orang tanya nak jadi apa, kita cakaplah nak jadi cikgu, nak jadi doktor, nak jadi polis, nak jadi askar. Itu cita-cita. Tapi cita-cita itu satu yang bersifat kejaya. Dan cita-cita pula boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Kita hari ini dah jadi cikgu, bukan kita tak boleh ada cita-cita. Memanglah kita tak akan jadi doktor, kita tak akan jadi pilot. Tapi cita-cita kita ialah untuk kita bawa anak bangsa kita kepada satu tahap yang lebih baik. Kalau saya orang tanya, cita-cita saya sekarang apa? Sebagai KPPM, cita-cita saya untuk lahirkan ABC. Anak yang baik lagi cerdik untuk negara Malaysia. Itulah yang saya cita-citakan. Kalau ditakdirkan saya pergi, itulah yang saya tinggalkan untuk anak bangsa saya. Ditakdirkan sampai masa 60 tahun, bersaralah saya. Kalau ada rezeki, umur panjang sampai 7-11 ni, maka cukuplah tempoh untuk saya berada sebagai pendidik, sebagai penggalas amanah ini. Walaupun 3 bulan berbaki, tapi inilah perjuangan, cita-cita. Cikgu jangan kira berapa lama yang kita ada, tapi kita kena kira apa cita-cita dan perjuangan kita. Wak Iman satu hari pun, kalau betul perjuangan kita, kita tetap akan berjaya mewariskan sesuatu kepada anak bangsa kita. Kita jangan fikir saya baru masuk kerja, baru 2 tahun, baru 5 tahun. Kenapa saya nak lahirkan anak-anak yang hebat dalam pendidikan? Biarlah pengetua guru besar, pengarah yang dah ada jawatan fikirkan. Bukan. Mereka ada amanah mereka sendiri. Kita ada amanah kita sendiri. Kita sebagai pendidik, Wak Iman kita jaga 20 orang murid satu kelas kita. Sekolah kurang murid, 5 orang murid satu kelas. Kita tunaikan cita-cita kita. Kita berjuang, kita wariskan sesuatu. Sebab belum tentu yang ramai itu membawa berkat kepada kita.
satu yang hebat itu boleh bawa berkat yang berpanjang buat kita. Bayangkan cikgu yang ajar Tan Sri Nur Hisham, bekas Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Apa yang Tan Sri Dr. Nur Hisham buat semasa pandemik COVID-19 itu? Kita semua tahu, alhamdulillah, mungkin kita semua sini ada dalam ni pernah kena COVID-19, pernah masuk hospital, pernah berada dalam keadaan yang sangat kritikal. Tapi atas usaha seorang ketua menggerakkan jenteranya, menjaga kesihatan rakyat, alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan kita untuk terus hidup dan berjasa untuk negara. Jadi, jariah Cikgu Tan Sri Nur Hisham tu berpanjangan sampai sebab yang selamat tu 30 juta rakyat Malaysia dapat dipandu kaedah menjaga keselamatan. Bayangkan 30 juta orang yang diarah oleh seorang ketua pengarah, bekerjalah segala orang yang ada di bawah pimpinan itu dan sampailah kepada cikgunya. Jadi sampai bila? Takkanlah kita nak tunggu kita jadi Tan Sri Nur Hisham? Takkanlah kita nak tunggu sampai jadi Pakarudin? Kita buatlah apa yang kita ada di sekolah kita dengan keupayaan kita, insya-Allah sampailah. Saya ada satu slide cikgu saya masa saya darjah 3, mungkin kalau mungkin signal tak berapa kuat, boleh tolong next kan? Lagi. Teruskan. Sampai ada gambar saya dengan cikgu saya. Lagi. Teruskan. Lagi. Tak apa, sambil itu dah boleh tengoklah gambar yang ada. Lagi? Cikgu? Tak jumpa? Tu dah. Okey. Jadi saya nak cerita, ini gambar masa saya darjah 3. Cikgu Daud kat tengah-tengah tu cikgu saya yang ajar matematik. Tahun lepas bulan 11 November, saya pergi ke sekolah saya untuk sambut ulang tahun ke-100. Sekolah rendah saya tahun lepas 100 tahun. Maksud sekolah ni dah sampai 100 tahun barulah ada seorang KPPM. Bukan senang nak dapat KPPM ni. Beratus-ratus tahun sekolah tu baru seorang dapat. Setakat ni baru 19 KPPM. Saya yang ke-19. Jadi bukan senang. Kalau sekolah yang tuan-tuan puan-puan ngajar tu baru 10, 15, 20 tahun, tak payah mimpilah nak ada KPPM. Okey, yang 100 tahun pun baru dapat jadi KPPM. Jadi jangan tunggu sampai situ. Ajar je anak kita tu yang ada dalam tangan kita tu, biarlah dia jadi apa, tapi jariah tu sampailah dekat kita. Dapatlah saya bergambar dengan cikgu saya. Tapi di akhir sekali pertemuan itu, cikgu saya datang sebelum balik. Sebab saya VIP masa tu, tapi cikgu pun nak balik, saya pun pergi pada cikgu saya, dia pegang, dia peluk saya kuat-kuat. Agak apa yang cikgu saya bisik kat saya pada ketika itu? Kalau cikgu lah yang ada dalam dewan ni dapat peluk anak murid yang dah jadi KPPM, ataupun jadi Perdana Menteri, ataupun jadi Menteri Besar, ataupun jadi Pengarah Pendidikan Negeri, ataupun jadi sesiapa sajalah yang berjaya, cikgu nak bisik apa dekat dia? Cikgu fikir dah ada, dah set dah apa yang nak cakap, sebab mana tahu kot terjumpa nanti. Cikgu kena peluk, tapi sama jantina. Okey, cikgu perempuan peluk murid perempuan, cikgu lelaki peluk murid lelaki. Cikgu saya bisik, Pakarudin, kalaulah saya meninggal dunia esok atau lusa, tak ada apa lagi yang saya rasa galat
Kerana anak murid yang saya ajar sudah pun menjadi ketua pengarah dan menjaga 5 juta murid seluruh negara. Saya sangat bersyukur kerana awak telah berjaya didik sebagai pemimpin. Jadi maksudnya, seorang guru, dia tak nak apa pun daripada anak murid dia yang berjaya. Dia bukan nak kita bagi duit, bukan nak kita bagi harta, bukan nak jadi apa-apa. Yang dia nak kita buat kerja tu elok-elok dan jayakan anak bangsa yang sedang kita pimpin itu. Dia rasa bangga, dia rasa puas sebab dia dah berjaya melahirkan seorang anak murid yang berjaya. Alhamdulillah, itulah bisikan seorang cikgu yang telah mendidik saya. Jadi bagi saya, tak ada lain lah. Doa saya tak putus-putus pada cikgu, supaya apa yang saya buat ni, kalau saya bercakap dengan 1000 orang cikgu dalam dewan ni, cikgu balik, cikgu buat sesuatu yang baik, biarlah jariah itu sampai pada cikgu saya, sampai pada mak saya, ayah saya, keluarga saya, yang saya dipertanggungjawabkan. Sebab pengorbanan mereka itulah dapat saya berdiri kat sini untuk terus memimpin seluruh warga pendidik di negara Malaysia ini. Jadi biarlah kita tak dapat jadi KPPM pun, biarlah kita tak dapat jadi pengetua pun, tapi dengan apa yang kita ada ini pun sudah cukup besar nikmat daripada Allah Ta'ala untuk kita terus berjuang dan berjuang sehingga kita mewariskan sesuatu pada anak bangsa kita. Itulah dia yang saya nak kongsikan. Dan semua yang kita nak kongsikan, semua itulah perkara yang baik-baik. Tak pernah cikgu mengajar perkara yang tak baik. Jadi, naratif ABC itu kena bermula hari ini, saat ini, supaya anak-anak yang lahir daripada sistem pendidikan kita ini semuanya akan membawa kesejahteraan kepada kita. Baik kita cikgunya ataupun kita sebagai masyarakat yang bersama mereka. Jadi itulah yang saya nak mulakan dulu. Mungkin boleh gerakkan slide ke hadapan, Puan Asma. Baik. Itulah dia yang saya sebutkan nakanya. Next. Pesan orang tua. Kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari murid menjadi, pertama elok, kedua pandai. Saya uas-uas sikit lah yang 2 baris bawah tu. Tapi pendek kata, baik itu mesti jadi keutamaan. Dahulukan. Kalau kita tak ada yang baik itu, memang kita sukar dalam mendidik anak-anak itu menjadi orang yang berjaya. Semalam saya berpeluang pergi ke sekolah integriti di Sungai Petani. YB Menteri selalu bercakap tentang pendidikan manusiawi. Samalah. Kita dan ABC ni pun sebenarnya pendidikan manusiawi. Memanusiakan manusia. Di sekolah integriti semalam, sebenarnya pelajar itu sudah pun dijatuhkan hukuman dan berada dalam penjara, maka belajarlah mereka di sekolah integriti. Kesilapan mereka itu sudah berlaku dan atas kesilapan, kesalahan mereka dihukum. Tapi pendidikan tetap kita kena berikan kepada mereka. Kita tak boleh biarkan sebab masih ada ruang kehidupan untuk mereka satu hari nanti. Jadi sekolah integriti mengajar dan menjadikan mereka manusia. Apa yang saya nak kongsikan, guru-guru yang mengajar di sekolah integriti di Melaka pun antara sekolah Henry Geni, yang sudah lama diketahui oleh masyarakat di Malaysia ini. Sebenarnya mereka ini
Di mata cikgu, sekolah integriti adalah anak-anak yang hebat. Mereka bila dibawa atas hukuman itu ada disiplin yang tinggi. Mereka dibentuk. Walaupun di awalnya mereka nakal di luar, tapi bila masuk dengan disiplin yang baik, cikgu-cikgu di sekolah integriti boleh ajar mereka sehingga tahun ini SPM-nya 100% layak sijil. Grade puratanya semakin baik. Ada yang sedang buat diploma keusahawanan. Ada yang sedang diajar oleh pensyarah-pensyarah UPSI yang dibuat kerjasama oleh pihak penjara. Jadi maknanya bukan kita nak suruh anak-anak kita masuk ke sekolah integriti, tapi nak cakapnya dengan tahap disiplin, tata kelakuan yang baik itu anak-anak ini boleh diajar dan menjadi cerdik. Cuma pihak penjara semalam bila beritahu kita, ada sebenarnya di antara yang ada di Malaysia hari ini, sebenarnya dari sekolah integriti juga satu masa dulu. Cuma dia tidak keluarkan secara umum maklumat itu demi menjaga nama baik. Tapi nak beritahu di sini bahawa anak ini kalau dah baik dahulu, melangkah masuk ke pintu pagar sekolah tu, pasti kita boleh jadikan mereka anak yang hebat, cerdik, berjasa bila masuk dalam masyarakat nanti. Jadi kita jangan fikir perkara baik ini perkara yang boleh kita ambil ringan. Kita mungkin satu ketika dulu pernah berfikir, kita ajarlah anak ini biar dapat 5A, dapat 6A, dapat straight A+, dapat straight A. InsyaAllah satu hari nanti baiklah dia bila dia dah jadi orang yang berjaya. Belum tentu. Cikgu-cikgu, kita pun dah ada ramai anak murid, kita dah boleh perhatikan, belum tentu yang cerdik itu boleh jadi baik. Sebab yang cerdik ni, akal dia panjang. Dia kreatif. Dia boleh fikir, dia boleh bahaskan macam-macam. Tapi, ya, hakikatnya ialah kita perlu mereka yang baik-baik. Anak yang baik ni selalu dia mendengar kata, dia patuh bila kita cakap. Okey, jadi anak ini sebenarnya kalau kita nak naikkan semangat dia di sekolah supaya dia ada keyakinan, inilah perkara yang paling penting. Kita jadikan yang baik itu sebagai asas. Biarlah kita bersama duduk dengan ibu bapa mereka, terangkan dalam sesi libat urus kita, terangkan pada ibu bapa supaya mereka faham. Biarlah anak yang turun dari rumah nak pergi sekolah itu sudah ada satu kesediaan dari segi sasiah, dari segi sikap, karakternya. Supaya bila cikgu mulakan apa-apa aktiviti di sekolah ataupun pengajaran dari sudut akademiknya, dia ada kesediaan nak menerima. Macam cikgu-cikgu, saya masuk dalam dewan, ada cakap sikit pagi tadi, elok je, duduk sopan, dah ready dah nak terima apa yang saya nak sampaikan. Bayangkan kalau saya masuk masih duduk bersembang, duduk dalam keadaan yang tidak bersedia, payah kita nak dapat perhatian itu. Jadi inilah yang kita harapkan, dan tak payah kalau saya nak gambarkan, saya tak nak cerita dari sudut teori falsafah, tapi nak cerita apa yang cikgu duk hadapi tiap-tiap pagi, rakan-rakan daripada JPN PPD bila pergi buat pemantauan, tengok pagi-pagi tu anak tu datang sekolah, kadang-kadang tu dalam keadaan yang sangat bersedia. Ada setengah tu dalam keadaan lemah longlai, pakaian pun tak, mungkin duit pun tak ada dalam poket, tak tahu nak makan apa hari ni kat sekolah. Jadi semua ini kita kena tengok, beri perhatian. Kita santuni dulu mereka masuk ke sekolah dalam keadaan yang cukup sesuai. Kalau yang RMT itu tempat makan yang kondusif, saya pernah pergi ke sekolah di Melaka juga yang tunjuk tempat makan anak-anak itu sangat cantik, sangat selesa. Dia tak dapat kat rumah makan keadaan yang makanan cukup dan keadaan selesa. Tapi di sekolah dia dapat. Ada gerobok rezeki, ada biskut, ada macam-macam. Kalau dia lapar, dia buka, dia ambil, dia boleh makan alas perut. Jadi ini perkara yang asas. Bila anak dah rasa kita buat baik pada mereka, pasti dia akan baik balasnya pada kita. Kita tak akan disayangi kalau kita tidak menyayangi anak murid kita. Inilah hakikat nak lahirkan anak yang baik. Bila yang baik itu dah kita terapkan di sekolah kita,
barulah kita pergi ke level yang lebih baik, lebih ilmiah, lebih mencemerlangkan mereka dalam bidang-bidang yang tertentu. Jadi ajar mereka macam mana nak ucap selamat pagi, macam mana nak salam, macam mana nak bagi rakan-rakan rasa seronok. Hari ini kita tengok macam-macam, kalau video, kalau bully itu sangat kejam. Ada video terkini recycle 2014 tu tunjuk balik sepak terajang. Inikah anak-anak yang kita nak lahir? Kita tak boleh. Kita kena hentikan semua ini ke perkara yang baik-baik kepada anak murid kita. Bukan susah. Libatlah mereka dengan aktiviti yang pelbagai supaya 4 yang atas tu, jasmani, emosi, rohani, sosial, intelek itu telah pun kita terapkan pada mereka. Sebab tu SPI bilangan 5 tahun 23, minggu pertama permulaan persekolahan itu, kita tak mulakan dengan akademik. Dulu cikgu semua stres, cuti 3 minggu, 4 minggu, baru lepas jaga periksa, baru lepas makin kertas, masuk hari pertama, waktu kedua, dah mula nak kena mengajar. Tak sempat-sempat, masa tu pun dah sampailah pegawai JPN, PPD dah terpacak dah, nak tunggu masuk kelas. Saya pun salah seorang lah dulu. Belum apa-apa, ada sekolah yang saya kena jaga, dah sampai, tengok, perhati cikgu, masuk tak masuk kelas waktu kedua ni. Mengajar tak mengajar, cikgu pun ajar lah. Walaupun tak betul bersedia, hati itu tak berapa seronok, tapi ajarlah juga. Tak dandan, anak murid tak kena cikgu, cikgu tak kena anak murid, mak bapak pun nak tinggal anak, anak menangis-nangis lagi. Hakikatnya bukan berpijak pada bumi nyata. Jadi sebab tu saya beri keyakinan kepada Wabi Menteri, boleh tak kalau minggu pertama persekolahan sesi 23-24 kita mulakan dengan aktiviti yang boleh meningkatkan elemen jasmani, emosi, rohani, sosial. 4 tu dulu kita tackle dalam minggu pertama. Alhamdulillah, rata-rata buat senam robik lah, birthday lah, jatuh pula. Kali pertama SPI itu terlaksana ialah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. 1 Ramadan pula jatuh. Saya harap berkatlah SPI itu yang saya tanda tangan. Ada cikgu cakap, Kak Menteri biarlah SPI ini kekal sampai 100 tahun. Sebab SPI yang dulu tu, waktu kedua kena mengajar tu tahun 89 bermula. Maksudnya 34 tahun. 34 tahun. Okey, punyalah lama SPI itu. Jadi doakanlah. Yang penting buka sekolah, buat elok-elok. Kita ajar dulu anak adab dalam menerima ilmu, adab datang ke sekolah, adab berkawan, adab kita dengan ibu ayah yang datang hantar kita ke sekolah. Biar cikgu dapat jumpa mak ayah jumpa, cakap, inilah cikgu, anak saya, cikgu jagalah elok-elok biar dia jadi orang yang berguna. Jadi ada akad dia tu. Jadi insya-Allah aturlah elok-elok supaya kita boleh lahirkan ABC. Minggu kedua barulah kita buat yang I tu. Dengan pelbagai caralah. Kita dah mula mengajar dengan gunakan teknologi, dengan bahan yang menarik dan sebagainya. Itulah dia yang kita nak supaya perjalanan anak kita itu sampai ke destinasi dari awal hinggalah akhirnya. Itulah yang ada pada model ABC yang tidak ada modul secara khusus. Saya serahkanlah kepada rakan-rakan pendidik semua untuk fikirkan cara bagaimana ABC ini boleh sampai. Pengarah dah bawa JPN Melaka Bintara, dia dah gabung jalin dah dengan komponen ABC ini, maka cikgu sesuaikan. Jangan ianya menjadi terlalu berat. Perkara yang paling mudah, yang tersiratnya ialah sasiah dulu, karakter dulu, kemudian diikuti dengan lain. Sebenarnya, kawan-kawan, cikgu-cikgu ada tanya, Datuk, ABC Datuk ni macam mana? Kita nak ukur. Ada tak instrumennya? Kat mana rasa-rasa instrumen ABC ni? Ada tak yang saya hantar ke sekolah yang cikgu dah baca? Instrumen ABC ada kat sini. Okey, ada kat hati. Okey, rakan-rakan kat depan tak nampak, saya tunjuk kat belakang tu.
Ini rakan-rakan yang PPD, JPN, instrumen ABC ada dekat hati. Okey, ada dekat hati. Jadi pergi sekolah, kalau PPD masuk sekolah, terus terasa kat hati dia tu sejahtera, maka itulah dia sekolah yang dah ada ABC. Tapi kalau masuk tu, telinga dah merah, maksudnya ABC tak sampai lah tu. Okey? Darah pun dah naik ke kepala, balik tidur tak lena, ABC tak sampai. Tapi kalau cikgu balik daripada Penang sampai pukul 12 malam, tak sabar-sabar nak datang ke Melaka Melima nak bercakap, maksudnya ABC dah ada kat sini. Tenaga tu datang dengan sendiri. Malam tadi pukul 1:30 baru siap semua. Gosok baju, kemas beg. Sebab petani balik je habis dengan Putrajaya, terbang balik pergi Terengganu pula. Itulah kerja saya setiap hari, tiap minggu. Balik, kemas beg, susun balik pakaian, jalan lagi. Saya gosok baju sendiri, lipat baju sendiri. Sebab saya suka. Itu adalah terapi saya. Cuci pinggan. Sebab mak dah bentuk daripada kecil dan duduk asrama daripada kecil, daripada tingkatan 1, dan kita rasa puas buat perkara-perkara itu. Tak berat pun. Hari ni nak bercakap lagi. Pagi ni 2 jam, petang ni 2 jam, besok pergi Terengganu 6 jam nak bercakap dalam 3 program. Alhamdulillah, 59, dah dekat nak 10 dah. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi. Tapi Allah Ta'ala bagi dekat mana? Sebab dekat hati ni, kita yang letakkan nak sejahtera ke tak sejahtera. Saya boleh nak sakitkan hati saya turun je mana-mana sekolah, cari salah, memang hati saya boleh sakit. Boleh cari. Belum masuk pintu pagar tu dah nampak dah benda yang menyakitkan hati saya. Tapi kalau saya nak cari yang baik, melempah-lempah kat sekolah tu. Tengok wajah cikgu-cikgu tu, tengok jaga tu. Kadang menggigil-gigil nak cakap. Pegang handphone ni, dah set dah kamera tu. Tapi tak keluar kat mulut tu nak ajak nak bergambar dengan ketua pengarah. Punya takut. Tapi kalau saya ambil handphone, saya gambarkan, bawa handphone, saya tolong selfie kan. Ingat 20 tahun dia ingat lagi kat saya. ABC saya tu dia akan ingat. Mudah je nak bagi manusia ni baik. Tak payahlah pergi cari salah dia. Cari apa yang kita boleh sentuh hati dia. Tuan-tuan dan puan-puan, terus-terang saya cakap, cikgu, pengetua, guru besar kita ni, kalau tengok cikgu kat sekolah tu, tak sihat, parking kereta, nak keluar kereta pun tergeh-geh, bagilah tempat yang seorang je, kalau nak sakit pun satu sekolah tu, bagi tempat yang sesuai untuk dia. Kalau kelas, patut kelas yang kita boleh bagi dekat bawah tu aja ya, bagilah kat bawah. Kalau kita jaga seorang tu punya kebajikan, satu sekolah akan tengok betapa hebatnya kita memimpin. Selesai semua masalah. Tapi kalau kita buat naya kat seorang cikgu yang tak sihat, yang perlukan bantuan kita, kita sahaja je nak lepas geram kita tu, biarlah dia rasa susahnya jadi pengetua besar. Memang susahlah kita. Orang pandang kita tu, apalah ketua macam ni, tak ada hati budi. Mudah je. Hidup ni jangan jadikan ia sukar. Baca buku Muhammad Al-Ghazali yang bertajuk Hiduplah Untuk Hari Ini. Sangat seronok baca buku tu. Apa yang kita lalu hari ini ni, wak ima susah ke senang ke, itulah sebenar-benarnya menyediakan kita untuk hari esok. Kita ni selalu nak tunggu, tak apalah besok kita dah jadi ketua panitia, tahulah cikgu-cikgu yang kita jaga. Esok kita dah jadi JPK, siaplah semua satu sekolah ni. Esok saya dah jadi pengetua guru besar, tengoklah apa saya nak buat. Jadi sebab duk fikir yang esok kita dah jadi hebat, kita nak buat kat orang, memang tak akan dapat sampai sudah. Tapi cuba cakap, esok saya dah jadi ni, insya-Allah lah saya akan buat yang terbaik. Allah Ta'ala pun bukalah jalan, sampailah ke sana. Cikgu-cikgu, sejujurnya lah, saya bukan nak berdabik dada, tapi saya nak berkongsi. Saya merantau dari Kelantan, ditempatkan di Negeri Sembilan.
Hari pertama saya mengajar, jadi cikgu, hari pertama lah saya jadi warden. Terus jaga murid kat asrama King George ke-5 Seremban. Tapi Allah Ta'ala nak aturkan saya tu, masa saya datang nak lapor diri dekat JPN Negeri Sembilan tu, saya duduk tunggu nak jumpa KPP menengah masa tu. Ada seorang cikgu India duduk sebelah saya. Dia tanya, cikgu dari mana? Saya baru nak lapor diri. Saya tanya, tuan dari mana? Saya dari sekolah KGB nak minta cikgu. Saya tak tahu dia nak minta cikgu apa. Saya pun tak cakap saya option apa. Lepas tu, dia masuk dulu jumpa KPP sebab dia cikgu. Saya baru nak lapor diri. KPP tu keluar-keluar dekat saya. Cikgu nak lapor diri kan? Ya. Option apa? Geografi. Ni, cikgu. Cikgu minta cikgu geografi kan? Itu dia. Cikgu baru dah ada, cikgu geografi. Terus saya dapat sekolah KGB. Tahu tak, sekolah KGB Seremban tu, itulah sekolah yang paling dekat dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Sekolah menengah. Bayangkan orang lain semua kena palung lah, kena mana lah posting. Saya dapat sekolah KGB yang dekat dengan JPN. Allah Ta'ala atur macam tu. Bawa ni beg ni baru nak lapor diri. Lepas tu dah pergi naik ke atas. Saya dah atas tu. Saya tak tahu sekolah KGB kat mana. Sebab saya itulah first time sampai Negeri Sembilan. PA pengarah pada ketika itu, Hajah Salamah, dia tanya, Jang, kau nak pergi mana? Orang Negeri Sembilan dia Jang. Saya Jang tu pun tak tahu apa maksud dia. So saya pun cakap saya nak pergi KGB. Ya Allah, tak tahu sekolah mana. Dia tinjau dekat tingkap bilik dia tu. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan kalau pergi jumpa PA pengarah Negeri Sembilan, tengok daripada tingkap PA tu terus nampak sekolah KGB. Dia kata tu sekolahnya. Dia pun ajak saya keluar kat balcony tu. Dia tengok ke bawah ada pemandu van peperiksaan. Dia kata, Karim, kau boleh tak? Nama Karim kat tadi ya. Karim, tapi ini bukan pemandu ni. Ini timbalan pengarah. Kau boleh tak hantar cikgu ni pergi sekolah KGB itu? Jadi naik van peperiksaan itulah saya dihantar ke sekolah KGB. Jadi cikgu jadi warden 4 tahun. Last kali saya diajak jadi penolong pengarah di peperiksaan. 20 tahun saya kat situ, akhirnya saya jadi pengarah peperiksaan. Saya tak baca pun masa saya lapor diri itu, saya naik van peperiksaan itu, tanda-tanda saya nak jadi pengarah peperiksaan. Tak baca pun, tapi aturan Allah Ta'ala. Jadi kalau saya nak cerita perjalanan saya 7 hari 7 malam, tak habis sebab pengalaman 34 tahun. Nak ceritanya ringkas aturan Allah Ta'ala. Tahun 97, saya nak balik dah timbalan pengarah. Pada ketika itu, arwah Haji Mohtar, dia panggil Pak Rudin. Kau sekarang umur berapa? 34 tahun. Kau dah dapat EPC? Dah. Ada satu borang kat meja saya, dia nak orang dah dapat EPC, umur tak lebih 35 tahun, pergi friendship program ke Jepun selama sebulan. Esok kau datang bilik, isi borang. Saya isi borang, dapat pergi Jepun friendship program. Program tu duduk sebulan di Jepun. Saya pergi Tokyo, Sapporo, Hiroshima, Kyoto. Saya pergi 4 bandaraya tu, manusia di Jepun ni sangat hebat. Dia hormat orang, bersih, disiplin tinggi. Saya tanya, apa rahsia Jepun? Jepun cakap kat saya, through education. Bermula dengan pendidikan, diasuh. Di sekolah lah disiplin, susun kasut, bersih lantai, bersih tanda, disiplin dalam kelas. Okey. Saya smart kat hati saya ni, kalau ditakdirkan ada rezeki saya, insya-Allah kita didik anak Malaysia ni macam orang Jepun. Sungai di Sapporo tu, saya bas berhenti atas jambatan tu, boleh nampak dasar sungai dekat tengah bandaraya Sapporo tu. Nak cakap jernihnya air, dan setiap portion sungai itu ada anak murid yang jaga. Anak angkat yang setiap tahun pergi ke sungai itu, tengok kualiti air, nak jaganya daripada sekolah rendah. Sebab tu sampai tua dia jaga sungai. Itulah cara didikan manusia nak suruh dia baik. Bukan duk ajar dia teori dalam kelas, tapi perkara yang hakikat depan mata. Saya niat dah. Dapat saya jadi pengarah Negeri Sembilan tahun
2017, minggu pertama, saya berfikir apa yang saya nak bawa. Satu pagi sebelum subuh, Allah Ta'ala bagi ilham ABC. Cerdik dah ada, budak ni kena baik, B, A, anak. Datang ilham ABC pada pagi itu. Itulah saya mula bercakap. Saya boleh buat kerana saya dah jadi pengarah Negeri Sembilan pada ketika itu. Yang saya simpan sejak tahun 97, maksudnya 20 tahun simpan kat hati ini. Dan 2018 saya pergi ke Mekah menunaikan fardu haji. Depan Kaabah, di Arafah, di Raudah. Saya berdoa pada Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala izinkan ABC ini menjadi milik negara, izinkanlah untuk saya bercakap ABC ini ke pentas pendidikan negara. Allah Ta'ala susun, saya pergi jadi pengarah periksaan pada tahun 2020. Tahun berikut Timbalan Ketua Pengarah, tahun berikut KPPM. 3 tahun pada 3 tangga Allah Ta'ala susunkan. Datang Menteri YB Fadlina bercakap tentang integriti, akhlak, adab. Terus sambut ABC. Hari ini cikgu jemput YB Fadlina datang sekolah, suruh dia sign buku tetamu, apa yang dia akan tulis. Lepas tanda tangan, dia akan tulis ABC. Dia akan buat simbol love, ABC. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala beri, bukan untuk saya jadi KPM bercakap ABC, Allah Ta'ala beri menteri yang memperjuangkan ABC. Allah Ta'ala akan aturkan. Itu yang saya dapat rasa, bukan nak mendabik dada, aturan Allah Ta'ala. InsyaAllah 15 Ogos ini, saya dan keluarga akan ke Tanah Suci Mekah, menunaikan umrah. Kalau diizinkan, saya doakan semua cikgu, seluruh negara, bawa ABC untuk anak bangsa kita, insyaAllah. ABC ni sangat dekat hati saya. Jadi saya takut, ataupun ramai bertanya, bukanlah takut, maksud saya risau itu kerana ramai bertanya, Datuk, lepas Datuk bersara, ke mana nak pergi ABC? Apa nak jadi dengan ABC? Saya kata, tak ada apa-apa kerisauan saya tentang ABC. ABC ni ada di hati. Saya letakkan di hati cikgu-cikgu saya. Cikgu saya boleh bawa dengan apa saja cara. Mungkin nama tu hilang, tapi ciri itu tetap kekal. Mungkin di Jepun dia dah ada pendekatan berpuluh tahun, bertukar-tukar cara pemimpin bawa. Tapi itulah juga orang Jepun. Tetap dengan sifat dan sikap yang sedemikian. Dia tak akan hilang. Sebab semua dah tertulis. Sebenarnya, apa yang kita bercakap ni, sumbernya jelas. Dari Al-Quran, dari hadis. Hadis 40 dah ada, Al-Quran, kitab suci kita memang dah ada. Agama apapun, semua mengajar tentang kebaikan. Dah ada. Cuma cara kita nak bawa, adakah boleh sampai atau tidak. Jadi kita kena bersama-sama, kita kena terbuka dan bersyukur dengan apa yang kita ada ini. Jadi saya tak boleh tukar orang Melaka nak suruh cakap lembut. Doa itu daripada kecil macam tu cakap. Tapi hati tu baik. Macam orang Melaka saya cakap tadi, bersih, rumah cantik. Teruskanlah. Okey, kalau saya kata kecil-kecil dulu kena sapu daun dekat laman rumah kan. Kalau tak nanti mak ayah marah. Macam itulah orang Melaka bentuk anak nak jaga kebersihan. Jadi supaya tak kerap sangat, dia kata nak kena sapu sampah tu, abang-abang naik atas pokok tu goyang dulu. Pokok tu biar daun-daun yang nak gugur tu dah gugur siap-siap. Lepas tu sapu. Itulah. Itulah kreativiti orang Melaka. Tak nak basuh, tak nak cuci sapu sampah banyak kali, goyang pokok. Lagi senang, tebal dahan tu. Okey, jadi saya rasa macam tak banyak masa. Tadi saya memang tak puas nak berceloteh dengan cikgu-cikgu, nak kongsi pengalaman, apapun. Sebenarnya sejujurnya, dari hati saya sangat terhutang budi dengan cikgu-cikgu seluruh negara. Khususnya rakan-rakan guru yang ada di Melaka ini. Kerana telah pun banyak berkorban. Masa, tenaga, wang ringgit. Banyak benda yang terbuat dalam pendidikan ni orang tak nampak. Jadi cikgu janganlah berkecil hati kalau baca dekat media sosial
ada komen-komen yang negatif tu, janganlah simpan kat hati. Saya ambil macam inilah. Macam saya jaga pendidikan satu negara. Saya ada grup bersama dengan menteri, bersama dengan KSU. Ada kadang-kadang di-share perkara yang negatif. Saya sebagai ketua perkhidmatan, kadang-kadang rasa juga kecewa. Tapi saya letakkan mungkin itu 1-2 kes di antara jutaan kebaikan yang cikgu-cikgu dah buat. Tak apalah, yang tak elok tu, saya turunlah, bercakaplah ABC dengan cikgu-cikgu. InsyaAllah, tak boleh nak tukar sekelip mata, manusia ni bukan senang. Tapi dengan niat kita bersungguh-sungguh, satu hari nanti semua tu akan berubah, akan jadi baik. Mungkin sebab dah 20 tahun kita tinggal amali sains, dah 20 tahun kita berlumba nak cari A+, nak cari straight A. Dah 20 tahun kita abaikan pendidikan karakter, pendidikan manusiawi. Sebelum 20 tahun dulu, kita mungkin mak ayah, saudara mara dah ajar kita adab dalam kehidupan. Tapi bila perlumbaan kepada akademik, semua itu ditinggalkan. Jadi hari inilah harinya untuk kita memulakan langkah ABC, untuk kita bawa kembali semula nilai-nilai dalam kehidupan. Kita tak payahlah nak resah sangat, nak cari, nak kejar akademik. Saya pun tak tinggi mana belajar. Tapi kalau Allah Ta'ala nak izinkan, dapat apa yang kita nak bawa untuk kehidupan dunia dan akhirat ini. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang saya kasihi, saya yakin warga Melaka 1000 orang dalam dewan ini, yang di luar sana dengan kepimpinan tuan-tuan dan puan-puan, akan sampai apa yang kita hasratkan. Dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Wa ima apapun yang cikgu-cikgu nak buat, baik di sekolah, di aktiviti luar sekolah, di rumah, dalam masyarakat, semuanya Allah Ta'ala akan permudahkan. Dan mudah itu memberikan satu keikhlasan untuk cikgu-cikgu buat. Buat dengan hati yang suci murni. Dan doa saya, yang ikhlas itu Allah Ta'ala anugerahkan jariah yang berpanjangan. Menjadi pahala, menjadi ganjaran, yang akhirnya syurga yang kekal abadilah milik tuan-tuan dan puan-puan. Dan hidup terus bahagia, ceria. Dan terima kasih Tuan Haji Ghazali, terima kasih kepimpinan Melaka, terima kasih cikgu warga Dewan Melaka ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.